Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah seperti yang dijangkakan kita memilih topik yang cukup current sebenarnya, topik yang sedang menjadi perbincangan di kalangan rakyat Malaysia dan tentunya anda juga dapat meneka apakah topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Analisis rancangan Malaysia ke-12, keluarga Malaysia makmur, inklusif, mapan. Dan kita ada tiga tetamu yang cukup saya hormati sebenarnya yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Dan tiga tetamu ini akan kita hubungi melalui kemudahan StreamYard. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga tetamu yang sudi bersama kita di ruang bicara kali ini. Baiklah, saya perkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia. Selamat datang dan terima kasih kepada yang berbahagia. Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, iaitu pakar ekonomi dan merupakan bekas pengarah eksekutif di MIR. Assalamualaikum Datuk. Ya, Waalaikumsalam Zakawi, dan terima kasih banyak kerana buat julung kalinya masih memberi peluang kepada saya berkongsi pandangan. Kami masih lagi mengingati Datuk sebenarnya. Baik, seorang lagi tetamu yang lama sebenarnya saya tunggu kesempatan ini untuk bersua dengan beliau, tetapi akhirnya dapat juga bertemu walaupun cuma secara maya. Tapi apapun, setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Jomo Kuame Sundaram yang merupakan pakar ekonomi. Okey, Prof, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Itulah, Alhamdulillah. Dapat juga kita berjumpa walaupun cuma melalui StreamYard. Ini merupakan satu sejarah juga bagi saya sebenarnya, Prof. Kerana Prof merupakan antara tokoh yang cukup saya hormati sebenarnya. Seorang lagi tetamu yang juga sering bersama kita di ruang bicara ini. Apapun setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin yang merupakan Ketua Perangkawan di Jabatan Perangkaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Apa khabar saudara Zakawi? Sihat Datuk Seri? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Okey. Baik, kita nak bercakap tentang isu yang sebenarnya sudah pun menjadi perbincangan di kalangan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun membentangkan rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat hari ini, tentunya lah pelbagai pandangan dan juga pendapat dan juga respon dari pelbagai pihak telah pun kita dengar. Tetapi barangkali menarik kalau saya mulakan dulu dengan Prof. Emeritus Datuk Dr. Zakaria. Apakah Datuk melihat bahawa ada faktor-faktor yang menarik ataupun faktor wow kata orang dalam pembentangan rancangan Malaysia ke-12 ini? Pandangan Datuk. Terima kasih Zakawi. Bagi pandangan saya, rancangan Malaysia ke-12, nama dia pun rancangan Malaysia ke-12. Ya. Bermakna ini dah 12 kali kita merancang. Pengalaman banyak tu mana. Tapi sebelum itu saya rasa ada juga rancangan Melaya, rancangan ekonomi Melaya. Agaknya dipanggil begitulah. Agaknya ada. Jadi makna dia banyak pengalaman kita ni. Ya. Saya rasa dan kita nak sampai kepada 20-30 wawasan apa tu dipanggil shared prosperity kemakmuran bersama. Wawasan kemakmuran bersama pada 2030. Jadi 2020 sampai 2025 rancangan Malaysia ke-12. Kemudian agaknya insya-Allah daripada 2026 sampai 2030 itu ialah bersepatan dengan kemakmuran bersama. Banyak pengalaman ni. Cuma saya dah berfikir beginilah. Kita nak sampai ke negara maju. Tapi malang sekali kita telah gagal mencapai negara maju, status negara maju, dan juga kita telah gagal mencapai high income economy pada 2020. Ada beberapa sebab lah. Mungkin kita tidak bincangkan pada malam ini agaknya. Dan saya duk terfikir juga negara-negara maju dia ada ataupun tidak semacam rancangan seperti ini. Saya dah tengah tanya-tanya, mungkin agaknya orang lain pun boleh bagi tahu je. Saya rasa rancangan seperti ini ada negara-negara maju tidak mempunyai rancangan seperti ini, rancangan jangka panjang seperti ini. Jadi kita merancang dan perancangan kita ni telah diberikan recognition tu
oleh ramai pakar-pakar dari luar negara dunia ni. Tapi dalam assessment mereka tu kan tentu ada yang baik, ada yang tak baik lah kan. Jadi saya rasa kita dah semacam kesuntukan masa untuk nak mencapai 2025 sampai 2030 tu. Kita dah sampai kesuntukan masa kerana negara selepas COVID-19 ini, negara dan dunia telah banyak berubah. Dan saya fikir rakyat Malaysia pun telah masuk kepada new normal, kepada transform. Minda rakyat pun telah transform. Jadi kalau kita lihat rakyat kita, ahli-ahli politik kita dan juga semuanya agak lebih kritikal dan open sekarang ni. Jadi bermakna rancangan Malaysia ke-12 ni akan menghadapi cabaran yang besar sekali kerana selain daripada mesti membuktikan ataupun menebus kelemahan kita kerana tidak dapat mencapai status negara maju dan negara pendapatan tinggi itu. Yang dulu saya ingat dulu pun kita pernah kata yang kita boleh capai. Memang dari segi perkiraan saya pun saya fikir kita boleh capai dan 2018 2019 kita boleh capai. Tetapi malang sekali lah kita tak dapat duit itu. Dan kalau kita lihat juga, kalau kita lihat daripada rancangan Malaysia yang lepas-lepas sampai ke rancangan Malaysia sekarang, saya fikir kebanyakan isu-isunya itu telah pun kita ambil perhatian kerana kita buat perancangan ini, kita bukan buat perancangan dengan menggunakan kepakaran tempatan saja, tidak. Kita juga menggunakan kepakaran daripada orang-orang penasihat-penasihat luar daripada United Nations kan. Mungkin Prof Jomo boleh bagi tahu agaknya dengan lebih lanjut lagi. Jadi bermakna kita tidak keseorangan dalam hal ini dalam membuat dasar-dasar kita ni. Jadi dasar-dasar kita pun selari dengan dasar-dasar yang ada di luar. Kerana kita juga embrace Sustainable Development Goal, Millennium Development. Kita embrace semua tu. Kita embrace juga tentang sustainability, tentang income distribution, tentang green economy, tentang regional development, regional comprehensive development, regional kerjasama serantau. Kita embrace semua tu. So kerana kita part of a world community. Jadi saya rasa kita tidaklah jauh berbeza dengan lain. Cuma kali ini kita kena perkemaskan diri kita lagi lah. Okey Datuk, nanti kita sambung lagi. Banyak lagi pandangan dan juga pendapat yang ingin kita kongsikan. Tetapi mungkin menarik juga lah sebelum saya pergi kepada Datuk Sri. Mungkin Prof Dr. Jomo, saya tahu Prof selalu disebut sebagai seorang yang cukup vokal, seorang yang sentiasa memberikan pandangan-pandangan secara direct. Tetapi analisis Prof Dr. Jomo sendirilah tentang pembentangan apa yang disebut sebagai rancangan Malaysia ke-12 ini. Pandangan ikhlas daripada Prof. Terima kasih Syakawi atas undangan ini dan juga peluang bersama dengan teman-teman lama. Ingin saya menegaskan bahawa sebenarnya dari segi apa yang tersurat lah, apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri tadi, kebanyakannya boleh diterima. Saya ada 1-2 perkara yang saya kurang senang, tapi kebanyakannya dapat diterima. Tapi soalnya, apakah tepat pada masalah-masalah cabaran besar yang negara menghadapi sekarang? Dan dari segi itu, saya tak nampak jawapannya. Misalnya, soal yang akan timbul sudah tentu ialah dari mana pertumbuhan itu akan datang? Dari mana peluang pekerjaan itu akan datang? Dari mana pendapatan akan datang? Dan apa pula taraf pendapatan yang orang ramai boleh mengharapkan? Dan malangnya boleh dikatakan bahawa dari segi itu cabaran-cabaran utama yang kita hadapi
Apalagi seperti Datuk Zakaria tekankan tadi, dalam keadaan di mana kita telah menghadapi boleh dikatakan pukulan yang terbesar dalam sejarah ekonomi kita. Kerana kalau kita lihat dan bandingkan dengan kemerosotan-kemerosotan yang lepas, ini merupakan satu kemerosotan yang sukar dijangka, dan dua, kita masih dalam terowong. Kita masih belum keluar daripada terowong. Memandangkan apa yang sedang berlaku bukan hanya di Malaysia, malah pada peringkat antarabangsa. Jadi kita dapati ini adalah satu keadaan yang agak luar biasa, dan untuk membuat janji-janji yang bererti, kita sepatutnya mempunyai satu sikap yang lebih terbuka terhadap cabaran-cabaran antarabangsa. Misalnya kita dapati dalam ucapan tadi ditekankan bahawa sektor swasta diharapkan untuk untuk membawa pertumbuhan. Tetapi bagaimana mereka akan membawa pertumbuhan? Memandangkan boleh dikatakan tidak ada gambaran yang jelas dari mana pertumbuhan itu akan datang. Selain daripada pelaburan digital dan sebagainya, apa lagi? Ya, bagaimana pula misalnya pelaburan pertanian dalam untuk makanan itu akan kembang misalnya. Apakah kita akan terus cuba tanam padi 2 kali setahun ataupun 2,5 kali setahun? Apakah itu realistik memandangkan misalnya dalam 5 tahun kebelakangan ini sudah 2 kali musim penanaman padi di Kedah dan Perlis di kawasan Muda itu terpaksa dibatalkan kerana kekurangan air dalam empangan Pedu. Ya? Kita dapati bahawa tidak slogan kata dan kata-kata yang terkandung dalam ucapan itu sukar dipersoalkan oleh mana-mana pihak. Tetapi apakah tepat pada masa ini? Saya tidak nampak, ya. Dan tetapi seperti ditekankan oleh Datuk Zakaria, satu yang kita harus terimalah, semenjak tahun 70-an, ya, zaman Tun Razak, zaman Tun Hussein, ya, boleh dikatakan bahawa peranan perancangan itu telah banyak merosot kalau kita banding dengan tahun 70-an. Tetapi apakah tepat pada waktu ini? Misalnya kalau kita lihat apa yang berlaku di India, mereka telah batalkan, menggantikan Suruhanjaya Perancangan Kebangsaan dengan satu badan yang lain. Tetapi apakah itu hanya tukar nama? Itu kurang pasti. Tetapi kita mesti realistik lah. Itu yang saya nak katakan. Sekian. Okey, kita akan dapatkan lagi pandangan daripada Prof. Dr. Jomo, dan kita juga akan mendapatkan reaksi nanti daripada Profesor Emeritus Dr. Zakaria. Tetapi menarik jugalah untuk kita war-warkan kepada penonton-penonton kita. Kita nak dapatkan juga pandangan daripada Dr. Sri Dr. Muhammad Huzair sendiri, iaitu selaku Ketua Perangkawan di Jabatan Perangkaan Malaysia. Barangkali Dr. Sri, ramai juga yang tidak mengetahui sebenarnya Jabatan Perangkaan Malaysia juga sebenarnya turut terlibat dalam menyediakan rancangan Malaysia ke-12 ini, mungkin dari aspek yang tertentu. Jadi mungkin kita boleh kongsi sama dengan Datuk Sri tentang penglibatan dan juga fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Silakan Datuk Sri. Mungkin mic Datuk Sri tak Terima kasih saudara sekali dan rakan-rakan panelis. Sebenarnya kedua-dua profesor ni adalah guru-guru saya ni. Saudara sekali, malu kita tapi bila disebut oleh pihak bernama, saya buatkan diri jugalah untuk bersama-sama guru-guru kita ni. Sedikit mukadimah daripada saya. Kalau kita lihat dari segi apa yang dibentangkan oleh Yang Amat pada Menteri tadi adalah satu rancangan jangka panjang negara, dan tadi ada Profesor Zakaria Prof Zakaria bangkitkan adakah dasar-dasar begini ada di negara-negara maju. Jadi untuk makluman daripada penelitian kami,
biasanya di negara-negara maju mereka telah bergerak ke arah ekonomi yang dipanggil settle ekonomi, dan mereka melaksanakan dasar-dasar terus menggunakan pengumuman bajet tahunan bagi negara berkenaan. Berbanding macam negara kita, negara yang bergerak belum sampai ke taraf settle ekonomi, dia memerlukan dasar-dasar perancangan-perancangan yang mana kita banyak perkara-perkara yang belum sampai ke level yang masih kita anggap keseluruhan geografinya telah mencukupi dari segi infra dan juga dari segi pencapaian yang sama level field tu belum sampai lah Cuma dari segi role tadi ditanya oleh saudara Sarkawi tentang role DOSM, Jabatan Perangkaan Malaysia dalam penyediaan rancangan Malaysia ini. Daripada dulu memang angka-angka resmi negara adalah tanggungjawab Jabatan Perangkaan Malaysia. Cuma apa yang kita ingin nyatakan di sini, kita mengakui keperluan untuk merancang dengan lebih tepat, lebih tersusun atau ianya semakin diperlukan oleh negara kita. Kenapa saya nyatakan begitu, saudara Sarkawi? Kerana berbeza dengan rancangan-rancangan Malaysia yang awal dahulu, dari segi kompleksiti itu amat berbeza. Sekarang kita punya hidup ini begitu kompleks. Contohnya saya bagi maklumkan seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, pada tahun 2025 kita akan bergerak kepada negara aging, yang mana 15% daripada penduduk negara kita akan yang berumur 60 tahun ke atas, 50% tu lebih kurang 5 hingga 6 juta orang adalah warga tua, yang mana kita tahu jangkaan hayat negara kita ni semakin panjang, iaitu 72 bagi lelaki dan 77 bagi perempuan. Itu pun kita kena lakukan sesuatu persiapan ke arah negara tua. Kemudian isu bagaimana kita nak mengatasi masalah miskin tegar yang Iltizam kita nyatakan akan diatasi pada tahun 2025, dan juga bagaimana penyertaan tenaga buruh wanita dapat ditingkatkan sekurang-kurangnya hingga 59% dalam beberapa tahun akan datang. Jadi Prof Jomo tadi menyatakan tadi dalam apa yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, memang tidak adalah spesifik apakah langkah-langkah misalnya kalau kita nak mencapai pertumbuhan, bagaimana pertumbuhan itu nak dicapai. Kalau kita nak wujudkan peluang kerajaan, bagaimana nak diwujudkan. Jadi untuk makluman, sebenarnya selepas ini akan ada yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri semasa temu ni siang abah tadi, bahawa akan ada yang dipanggil Pelan Pelaksanaan Dasar, yang mana pelaksanaan ini akan memperincikan siap dasar yang dinyatakan apakah pelan pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh pemegang taruh, oleh kementerian dan agensi. Itu sedikit sebanyak daripada saya. Cuma di sini yang saya ingin nyatakan di peringkat awal ini, sebenarnya negara kita adalah sebuah negara yang akan menghadapi banyak persaingan, tidak seperti dahulu. Dan dari segi yang penting juga, sesuatu perkara yang kita uruskan sekarang ni dia cepat obsolete, dia cepat tidak sustain, sebab masa dalam 24 jam bergerak begitu pantas. So dalam bumi product cycle menjadi pendek. Yang paling penting saudara Sarkawi ialah bagaimana negara kita ini akan memunculkan dari segi keupayaan human capital yang boleh sentiasa adapt, yang punya knowledge yang sentiasa belajar untuk knowledge baru. Itu yang diperlukan oleh negara kita, kerana macam saya katakan tadi, sesuatu perkara itu cepat obsolete. Jadi proses kerja perlu ditambah baik dan sebagainya. Dan menjurus kepada apa yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, kita melihat apa yang dibentangkan ini adalah peringkat makro. Ianya perlu dibawa ke peringkat mikro, dan di peringkat DOSM kita memang punya iltizam yang tinggi untuk menyokong merealisasikan apa yang disasarkan dengan mencuba menghasilkan statistik yang berbentuk bottom up, iaitu peringkat daerah, dia peringkat mukim. Dan tadi semasa sesi bersama ahli-ahli parlimen, ada dibangkitkan oleh ahli parlimen sekiranya boleh dibekalkan statistik bagi setiap ahli parlimen. Jadi ahli parlimen boleh bekerja bersungguh-sungguh berdasarkan data maklumat apakah isu-isu di kawasan yang mereka wakili, isu-isu sosial, isu-isu pelajar, isu-isu pengangguran, isu kos sara hidup. Dan yang paling penting, kalau kita lihat, kalau sesuatu dasar yang berkesan, bagaimana sesuatu dasar itu dapat menyelesaikan banyak perkara dalam satu dasar yang holistik. Saya bagi contohnya isu sekarang, bagaimana kita nak mengurangkan ketidaksimbangan imbangan pembayaran dari segi services,
kemudian bagaimana kita nak mengurangkan pengangguran di kalangan belia dan juga siswaza. Kemudian bagaimana kita nak mengurangkan kebergantungan kepada buruh semi-skill dan low skill, dan bagaimana kita mengurangkan kebergantungan kepada import barang-barang makanan. Jadi adakah kita perlu melihat adakah kita punya competitive advantage dalam memajukan sektor pertanian yang dalam masa yang sama kita dapat menyelesaikan banyak perkara. Jadi perkara ini saya dapati salah satu disentuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi ialah mewujudkan satu pangkalan data yang komprehensif. Dan saya menyeru kepada semua di peringkat awal ini, sebenarnya kita mempunyai satu rakyat yang mungkin saya dapati mempunyai keupayaan untuk participate dalam polisi awam. Dan kita amat menggalakkanlah sekarang kita akan munculkan banyak data-data di peringkat setempat yang membolehkan semua orang participate dalam apa yang juga dilaksanakan di sesuatu kawasan tersebut dan mengemukakan pandangan. Dan kepada yang kita nampak di negara maju semangat kesukarelawan, volunteerism amat tinggi, terutamanya daripada golongan tua. Ini yang kita nak munculkan di negara kita ini, dan kita harap ia memberi bila data-data di peringkat yang kecil itu dikeluarkan, ia menjadi report card kepada daerah ataupun kawasan-kawasan tersebut dan membolehkan check and balance, dan actual punya diskusi itu akan membolehkan satu perbincangan yang berkesan dan yang membina dan yang menyeronokkan. Dan kita nak satu hari nanti ahli-ahli parlimen kita sentiasa berbincang seperti perbincangan yang dilakukan di negara-negara maju yang melihat berdasarkan faktual dan data, dan ini juga hasrat kami untuk meningkatkan data-data yang boleh digunakan oleh wakil-wakil rakyat di seluruh Malaysia. Okey. Menarik. Baik, itu apa yang kita dengar daripada Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair. Barangkali Dr. Zakaria berlandaskan daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri tadi. Saya rumuskan bahawa apa yang kita perlukan sekarang ini ialah istilah yang sering digunakan, iaitu transformasi. Dan transformasi ini dia datang dalam pelbagai bentuk sebenarnya, bukan saja pemikiran tetapi semangat bersatu padu juga di kalangan rakyat Malaysia juga merupakan satu perjuangan ke arah transformasi yang masih lagi kita perjuangkan sehingga ke detik ini. Tetapi kita masih lagi menghadapi masalah. Jadi pandangan Dr. Zakaria sendiri daripada apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Uzair tadi, apakah itu sesuatu yang perlu dan dilakukan dalam masa 5 tahun rancangan Malaysia ke-12 ini? Apakah itu boleh tercapai sebenarnya? Sarkawi dalam sesuatu perancangan ya mudah untuk kita menyatakan apa yang kita nak buat. Kita nak buat A, nak buat B, nak buat C, nak buat D, nak capai ni, capai itu, capai ini, capai ini, kan? Dan agensi kerajaan yang bertanggungjawab tentang perancangan ni ialah EPU. Dia mempunyai pegawai-pegawai yang cukup handal, cukup terlatih dan berkepakaran yang tinggi. Ya. Jadi bila dalam penyediaan rancangan Malaysia ke-12 ni, seperti apa yang Prof Jomo kata, memang sukar untuk kita menafikan perkara-perkara yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat tadi. Cuma ada satu perkara yang menjadi igawan, yang menjadi perlu yang kita fikirkan, iaitu kalau terlalu banyak sangat kita senaraikan apa yang kita nak capai, berkemungkinan besar apa yang kita nak capai itu akan berlaku inconsistency. Jadi dan sebenarnya di dalam perancangan tentangan yang kuat sekali ataupun masalah yang kuat sekali ialah dalam konsistensi perancangan itu sendiri. Maknanya dia kalau kita nak mencapai satu objektif, bukan bermakna satu kata nak capai satu objektif, ada objektif lain juga yang akan terjejas. Misal contohnya, tadi Datuk Seri Uzair banyak juga sebut tentang, katakan kita nak capailah sebuah negara maju berteknologi tinggi. Dan pada masa yang sama kita nak kurangkan kebergantungan kepada pekerja asing.
Dan bermakna dasar-dasar untuk ke teknologi tinggi ni, kita nak menggunakan best practice teknologi. Teknologi yang paling baik sekali dan teknologi ini kita yang paling mudah nak adaptasinya kita import. Dan pada yang masa sama kita nakkan juga mengimbangi imbangan pembayaran. Jadi bagaimana nak buat itu? Jadi itu yang menjadi masalah sekarang. Sebab kita mestilah sepatutnya menerbitkan indigenous teknologi yang kita boleh cipta sendiri, dan itu bukannya perkara mudah. Jadi di sinilah saya katakan konsistensi itu perlu dijaga sangat. Dan sebab itu setelah perancangan yang teliti seperti rancangan Malaysia ke-12 itu dibuat, ada pelbagai objektif-objektifnya itu dibuat. Masalahnya ialah masalah pemantauan dan monitoring yang berterusan. Dan ini sebenarnya kebanyakan negara-negara yang terlibat di dalam perancangan jangka sederhana seperti ini ataupun outline perspective plan untuk 10 years kebanyakannya negara-negara ini menghadapi masalah inilah, masalah pelaksanaan dan juga masalah pemantauan. Macam contohnya tadi katakan kita nak mengurangkan dependensi kepada foreign workers, low skill foreign workers, dan kita nak lebih beri peluang kepada pekerja-pekerja tempatan. Dan pekerja-pekerja tempatan ini sekarang ni pula banyak yang pekerja tempatan ini mempunyai kemahiran sebenarnya lebih tinggi daripada pekerja asing. Tetapi secara keseluruhannya level kemahiran kita adalah rendah. Sebab itu kita punya high skill ratio tak sampai 30% pun. Dan sebenarnya kita nak capai kepada high skill ratio ni dah lama dulu. Dan saya rasa dalam sasaran kita pun ada, dan sasaran rancangan Malaysia 12 pun ada juga. Dan kita juga hendakkan IR 4.0. Kita nak sampai IR 4.0, kita hendakkan pelaburan yang tinggi. Tapi kalau kita lihat daripada apa yang berlaku beberapa tahun kebelakangan ini, kita punya pertumbuhan selalunya ialah domestic driven. Sebab kita sudah tidak mampu lagi untuk drive ekonomi kita berdasarkan pada export orientation activities. Kerana mungkin keupayaan kita punya competitiveness sudah semakin tidak begitu menyerlah, dan juga negara-negara lain pun seperti Uzair kata tadi, negara-negara lain pun become more competitive kan. Jadi competitiveness ni ialah soal relatif. Memang kita semakin lama semakin maju, tapi orang lain pun maju lebih pantas daripada kita. So dari segi relatifnya kita dah terkurang sedikit. Jadi untuk meletakkan kita kepada daya saing yang tinggi sekali, kita mesti selalu meningkatkan competitiveness. Dan competitiveness ini dia punya faktor yang utama sekali ialah productivity. Productivity adalah faktor utama sekali. Sedangkan kita masih lagi struggle untuk meningkatkan produktiviti kita supaya produktiviti kita dapat naik dengan lebih tinggi lagi. Kerana produktiviti kita yang agak kurang memberangsangkan, kita punya perniagaan kita menjadi terjejas. Kalau kita tengok dari segi produktiviti dan juga sektor sosial pun ada kaitannya. Sebab bila produktiviti kita tidak begitu memberangsangkan, kita tidak boleh membayar gaji yang tinggi kepada pekerja-pekerja kita. Dan bila pekerja kita tak dapat gaji yang tinggi, pendapatan isi rumah kita pun tak boleh naik lagi tinggi. Kerana dari selebih kurang saya rasa dekat 80-85% daripada pendapatan isi rumah kita ialah gaji. Agaknya Dato' Uzair boleh jelaskan inilah kan. Jadi makna dia apabila gaji rendah,
kita pula komplain kita menghadapi cost of living yang tinggi. Kalau kita tengok dari segi rancangan Malaysia ke-12 ini memang ditumpukan kepada apa? Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Jadi saya nampak bahawa istilah keluarga Malaysia ni lebih menjurus kepada aspek sosialnya. Kerana keluarga itu adalah macam sama ertinya dengan isi rumah juga. Jadi isi rumah sekarang ini menghadapi masalah cost of living yang tinggi. Bagi saya, cost of living Malaysia ni tak tinggi. Tetapi kita merasa cost of living kita tinggi sebab pendapatan kita rendah. Jadi saya dah tekan banyak kali juga, mereka yang katakan rakyat Malaysia juga yang bekerja di Kuala Lumpur, kerja di sini, tetapi dia bekerja dengan agensi luar, dengan katakan dengan United Nations ke ataupun dengan agensi luar lah. Kalau dia dibayar gaji dengan US dollars ataupun dibayar gaji dengan Sing dollars, saya fikir dia hidup mewah ni, kan? Jadi maka kalau kita lihat dari produktiviti, satu lagi saya nak sentuh. Kalau kita lihat pada produktiviti ini berkait juga dengan kemahiran pekerjaan. Kalau kita nakkan pekerja yang mahir, kita mesti melabur di dalam fixed asset yang cukup. Tapi saya tengok kebelakangan ini, mungkin Dr. Uzair pun boleh bagi tahu nanti. Kebelakangan ini gross fixed capital formation kita ataupun pembentukan modal kasar tetap kita pada tahun 2019 dengan 2020 telah jadi negatif tau. Jadi bermakna kita dan kebanyakan daripada pelaburan kasar tetap ni ialah daripada private sector. Itu dah lebih baik lah. Cuma private sector nampak kurang berminat untuk melabur. Mengapa begitu? Itu yang persoalannya. Dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, macam apa yang Jomo katakan tadi, macam mana private sector boleh berperanan di sini, sedangkan mereka tidak merasa terangsang untuk melabur. Dan juga kita lihat FDI yang masuk pun masih lagi yang low skill labor intensif. Kalau kita lihat daripada laporan yang terbaru ni, first half of 2021, 70% daripada guna tenaga pekerjaan yang dicipta oleh pelaburan itu adalah untuk pelabur low skill and semi skill tadi. Makna dia yang high skill tu masih lagi 30% saja. Jadi bermakna dengan pelaburan yang rendah, dan kalau kita lihat pada stok modal kita pula, kebanyakannya merupakan structure, iaitu macam jalan raya, jembatan, benda-benda seperti itu. Tetapi kalau kita nak embrace IR 4.0, kita mestilah lebih menumpukan kepada stok modal yang berupa mesin dan peralatan. Jadi yang mana kerana teknologi IR 4.0, Internet of Things semua, dia ada di dalam peralatan dan juga di dalam mesin itu. Dan mungkin saya nak yang akhir sekali saya nak kaitkan juga dengan tentang teknologi ini, adoption of teknologi ini, dan juga investment di dalam teknologi ini. Majikan kita pun kurang berminat untuk melabur kerana low skill environment tadi. Dan kalau kita tanya majikan, lebih kurang 5% sahaja daripada bajet mereka peruntukkan untuk untuk pelaburan di dalam teknologi. Dan kalau kita lihat juga di dalam establishment kita dalam statistik Uzair boleh bagi tahu 97.2% gitu ialah SME. Sekarang ni bagus, alhamdulillah, dia telah ubah nama dia. Micro pun masuk, kerana actually bilangan micro enterprises and small enterprises ni adalah bilangan yang dominan, dan mereka ini kegiatan mereka di dalam pelaburan, terutama pelaburan modal tetap, terutama dalam pelaburan berteknologi tinggi, agak kurang memuaskan, agak rendah. Dan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, kita mesti mencari jalan untuk memperkasa mereka ni.
Sebab mereka ni lah juga yang membentuk kebanyakan daripada B40 tadi tu. Mereka mendapat pendapatan rendah, mereka bayar gaji rendah. Ramai yang bekerja di sana dengan pendapatan rendah, dan kebanyakan mereka ni ialah akan menghasilkan kemiskinan lah. Saya berhenti situ lah, beri peluang pada orang lain. Okey. Baik. Itu apa yang disebut oleh Datuk. Tapi barangkali saya tahu Prof Dr. Jomo juga ada pandangan yang tersendiri sebenarnya. Banyak ada challenges atau pencabaran yang perlu kita hadapi dalam usaha untuk mencayakan rancangan Malaysia ke-12. Sebelum ini pun kita ada rancangan Malaysia ke-11 dan kita tidak tahu sejauh mana pencapaian rancangan Malaysia ke-11 itu. Tetapi selain daripada masalah-masalah yang disebut oleh Prof Emeritus Datuk Dr. Zakaria tadi, barangkali Prof Dr. Jomo juga, kalau kita lihat kepada senario semasa selain daripada pandemik COVID-19 yang melanda dunia termasuklah negara kita sendiri, soal politik juga mungkin memainkan peranan yang mungkin boleh mencaya ataupun tidak berjayanya rancangan Malaysia ke-12 seperti apa yang kita rancangkan. Dikatakan bahawa situasi politik kita agak fragile dan sebagainya. Tetapi mungkin Prof Dr. Jomo ada lagi alasan-alasan mengapa dan apa yang perlu dilihat secara serius oleh pihak kerajaan untuk menjayakan rancangan Malaysia ke-12 nanti. Terima kasih Saudara Syakawi. Soalan itu agak sukar saya jawab kerana sebenarnya kita sudah dalam masa yang agak singkat semenjak awal tahun 2018 kita sudah melalui 4 Perdana Menteri jadi sudah tentu ini akan memberi kesan sebab kalau kita lihat dululah biasanya rancangan Malaysia ni walaupun kurang berkesan sejak tahun 80-an, boleh dikatakan bahawa rancangan Malaysia itu mencerminkan apa yang diutamakan oleh Perdana Menteri dan tak semestinya jadi. Misalnya rancangan Malaysia ke berapa tu? Ke-8 pada awal abad ini. Rancangan Malaysia ke-8 itu sebenarnya apa yang dicita-citakan itu tak jadi, iaitu untuk memajukan semula perindustrian. Industrian itu memainkan peranan yang amat penting bukan hanya pada tahun 70-an tetapi juga dari ujung tahun 80-an sampai krisis kewangan Asia. Jadi kita dapati bahawa ada perkara-perkara seperti itu agaknya boleh dikatakan agak di luar kuasa dan kita banyak bergantung kepada pada pelaburan dalam sektor perkhidmatan. Tetapi kebanyakan perkhidmatan peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan merupakan apa yang Jabatan Statistik menganggap sebagai perkhidmatan tradisional dan dibanding dengan perkhidmatan moden. Dan sebahagian daripada sektor moden yang banyak berkembang dari waktu Tun Mahathir turun kali pertama sampai ke tamatnya pentadbiran Datuk Seri Dr. Najib, kita dapati bahawa bilangan pekerja sektor awam itu meningkat daripada 850,000 sampai 1.7 juta dan ini boleh dikatakan, tapi tak semestinya bagaimana kita nak ukur produktiviti di sektor awam. Ini merupakan satu masalah bukan hanya di Malaysia, di mana-mana di dunia. Jadi diukur dengan gaji yang dibayar kepada mereka. Tetapi kalau gaji dibayar itu untuk memancing undi misalnya, apakah itu mencerminkan daya pengeluaran? Datuk Zakaria telah menekankan banyak masalah tentang soal pelaburan yang berkurangan dan pelaburan swasta yang berkurangan. Dan ini harus ditekankan. Kalau kita lihat misalnya dengan adanya dasar buruh asing yang murah semenjak tahun 80-an lagi, kita dapati bahawa akibatnya pelabur-pelabur tempatan juga tidak melabur untuk
misalnya mekanisasi cara dapatkan buah kelapa sawit misalnya, dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa kalau ada buruh murah, sudah tentu mereka akan pilih buruh murah kalau dibanding dengan pelaburan untuk dalam modal, dan ini membantutkan kemajuan yang dicita-citakan oleh Datuk Zakaria dengan saya juga, ya. Itu masalah lagi di Malaysia ini, dan ini rasa Sri Luzi boleh terangkan sikit. Kita dapati bahawa semenjak beberapa tahun kebelakangan ini, angka-angka tentang buruh asing, termasuk buruh yang terutama sekali buruh yang tidak berdokumentasi, itu tidak termasuk, ya. Jadi akibatnya apa yang dikatakan denominator dalam perkiraan kita tentang pendapatan, tentang produktiviti dan sebagainya, ini tak semestinya tepat. Saya masih teringat, walaupun saya tidak kerja dalam negeri pada waktu itu, Menteri Tenaga Manusia lebih kurang 7 tahun atau 6 tahun yang sudah, dia telah minta Telco untuk anggarkan bilangan pekerja asing yang ada di Malaysia, dan di anggaran itu adalah 6.7 juta, ya. Pada waktu itu secara resmi dalam tinjauan tenaga manusia, tenaga kerja, kita dapati bahawa 2.2 itu mencerminkan mereka yang kerja secara sah. Tapi kalau ada 4.5 juta lagi yang kerja secara tidak sah, apa implikasinya? Dan itu sudah tentu memberi implikasi yang besar. Maknanya 1/3 daripada tenaga kerja di Malaysia ini terdiri daripada orang asing, dan kita dapati bahawa boleh dikatakan banyak sektor akan tergugat kalau kita terus tutup kita tidak izinkan pekerja asing itu terus bekerja. Oleh kerana itu adalah amat penting kita menggunakan wabak ini, ya, untuk menyelesaikan masalah ini, kerana pekerja-pekerja asing juga ingin dilindungi daripada wabak itu. Mereka nak divaksin, dan waktu divaksin itu kita boleh berikan misalnya kerja permit selama 2 tahun, dan mereka terus bekerja, dan dengan sendirinya ini akan menjaga kesihatan kita dan melindungi kita semua, sebab wabak itu tidak, virus itu tidak kenal pasport. Dia tak kira siapa yang bawa pasport asing ataupun pasport Malaysia. Jadi ini sesuatu sikap yang harus diambil kira. Jadi kita harus mengambil satu sikap pendekatan yang berani untuk menyelesaikan soal pekerja asing, dan seperti Datuk Zakaria tekankan tadi, kita harus menggalakkan, bukan menghindarkan pelaburan untuk meningkatkan daya pengeluaran pekerja-pekerja Malaysia. Ya, dan ini harus dicapai. Okey. Cuba kita dapatkan reaksi daripada Datuk Seri Dr. Mohammad Uzair berkaitan dengan apa yang disebut oleh Datuk Dr. Zakaria dan juga Profesor Dr. Jomo setakat ini. Silakan Datuk Seri. Okey, terima kasih. Saya ingin juga menyentuh tentang keperluan untuk kita melihat dari segi pertumbuhan pelaburan dalam negara kita, dan memang berdasarkan data resmi yang dikeluarkan, kita dapati pelaburan agak merosot ke belakang ini, dan saya jangka ianya satu perkara yang tidak akan berterusan. Dan kalau kita lihat dalam pembentangan rancangan Malaysia ke-12 baru ini, telah pun disasarkan supaya negara kita akan ada pelaburan daripada sektor swasta yang dianggarkan sebanyak, dalam tempoh tersebut sebanyak RM258 bilion, manakala pelaburan daripada sektor awam adalah sebanyak RM80 bilion. Jadi kita lihat di sini dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, pastinya telah pun diketahui pengeluaran ataupun pertumbuhan ekonomi perlulah berpaksi kepada pelaburan.
Cuma sedikit ciri-ciri pelaburan yang ada sekarang ni seperti yang dinyatakan oleh Profesor Zakaria tadi, kita tidak lagi memerlukan pelaburan-pelaburan yang berbentuk structure, maknanya dari segi bangunan dan sebagainya. Yang kita perlukan sekarang ialah pelaburan-pelaburan yang berbentuk sistem, sistem pendigitalan dan juga menggunakan automation dan sebagainya. Dan di sinilah kita lihat bila kita bergerak ke arah negara tua yang mana kita punya kadar kelahiran semakin merosot di bawah penggantian, maknanya on average secara puratanya satu pasangan kurang daripada 2 orang anak. Jadi ini juga perlu ditangani ini supaya kita tidak mengalami masalah dalam kita memajukan sektor ekonomi kita tidak ada jumlah human capital yang mencukupi. Jadi langkah yang dilaksanakan seperti negara Jepun dan sebagainya, mereka melaksanakan automation lebih awal dan di sinilah kita melihat productivity yang seperti yang dinyatakan oleh Profesor Zakaria dan Profesor Jomah itu amat penting. Cuma di sini dari segi saiz pelaburan yang dia punya kuantum tu mungkin ialah tidak perlu sebesar yang dulu, sebab dahulu kita terpaksa membeli benda-benda yang infra yang begitu tinggi dia punya kosnya. Tetapi sekarang ni kita tahu dari segi sistem teknologi dan sebagainya ia biasanya akan tidaklah semahal, tapi bergantung dari segi kompleksitinya. Cuma dari satu segi yang tadi mungkin dibangkitkan tentang isu kurangnya R&D yang berlaku, antara yang saya pribadinya nampak R&D ia memerlukan satu pelaburan yang besar, dan apa yang dialami oleh pihak syarikat bila sesuatu R&D itu dilaksanakan, ada kemungkinan R&D itu akan cepat obsolete. Jadi mereka lebih suka menjadi pengguna kepada teknologi yang telah ada ataupun bergantung kepada kompetitif berdasarkan buruh yang murah daripada melabur kepada R&D setelah pelaburan dibuat. Apa yang dibuat itu mungkin telah tidak relevan, maknanya overtaken by another R&D dan sebagainya. Ini di sini yang saya jangka peranan kerajaan boleh dilaksanakan dengan memberi insentif kepada syarikat-syarikat yang membuat R&D, dan seperti yang dinyatakan Profesor Jomon ni, kalau adalah syarikat yang boleh buat R&D dari segi mengangkut kelapa sawit, bahkan yang boleh membuat penggantian daripada bergantung kepada feedstock makanan haiwan daripada luar negara kepada penawan makanan haiwan di dalam negara dan sebagainya, termasuklah fertilizer. Misalnya kita mengeksport kelapa sawit tetapi kita punya fertilizer hanya baja daripada luar negara. Jadi kita lakukan sesuatu supaya bila kita mengeksport sesuatu barang itu, kita benar-benar mendapat satu added value yang tinggi, bukan ekspor kita mengandungi import yang tinggi daripada apa yang kita eksportkan itu. Ini menyebabkan penggunaan infrastruktur kita punya port dan sebagainya, kita tidak dapat harvest satu penghasilan yang sewajarnya lah. Saya bagi contoh, kita dulu pernah menerima satu tahun lebih kurang 28-29 juta pelancong asing, dan kemungkinan kalau pelancongan dapat disegarkan semula selepas COVID-19 dapat ditangani, maka kemungkinan 29-30 juta pelancong asing akan masuk. Tetapi permasalahan yang berlaku dalam sektor pelancongan kita ialah industri pengangkutan yang mengangkut ataupun membawa pelancong-pelancong asing itu adalah bukan kita punya national carrier. Maknanya di situ lagi berlaku bocoran kepada kita punya ekonomi. Dan satu lagi saya juga ingin nyatakan kepada Profesor Zakaria dan Profesor Jomo, dalam konteks pelaburan sekarang ada elemen penggunaan dipanggil financial leasing, yang mana syarikat-syarikat tidak memiliki aset tersebut tetapi menyewa. Jadi juga ini juga kadang-kadang menyumbang kepada nilai aset ataupun capital yang tidak diambil kira sebagai capital ataupun aset dalam negara kita. Ini sebut respon saya tentang pelaburan. Saudara Zakaria. Baik, terima kasih Datuk Sri. Baik, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Datuk Zakaria, ini soalan yang saya nak tunjukkan kepada Profesor Dr. Jomora. Kita cakap tentang topik kita iaitu keluarga Malaysia.
rancangan Malaysia ke-12, keluarga Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Inklusif itu sendiri pun satu istilah yang bagi saya cukup penting sebenarnya, dan sesuatu yang menarik juga barangkali Profesor Jomo ialah tumpuan dalam usaha untuk memenuhi segala janji-janji yang dibuat dalam perjanjian Malaysian Agreement 63 itu melibatkan Sabah dan Sarawak. Apakah ini Prof. Dr. Jomo merasakan bahawa ianya mungkin akan berada pada satu tahap yang menggembirakan rakyat Sabah dan juga Sarawak dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti? Terima kasih, Saudara. Soal perasaan inclusiveness itu sesuatu yang sepatutnya ditentukan oleh mereka yang terlibat, ya. Saya rasa soal mereka yang merasa terpinggir ataupun dianaktirikan itu bukan hanya Sabah dan Sarawak. Ramai orang Kelantan, anak Kelantan misalnya, merasakan bahawa selama ini kerana dikuasai oleh parti PAS misalnya, dia kurang dapat pelaburan daripada pihak pusat. Misalnya masalah air untuk air minum, masalah sanitasi, masalah kebanjiran dan sebagainya. Ini bukan masalah baru, malah telah makin teruk, tetapi malangnya tidak ada usaha yang serius. Sebaliknya ada usaha-usaha seperti misalnya ECRL, ya, yang akan menelan belanja yang cukup besar, ya, pada 80 bilion, ya, dan sedangkan bayaran balik dengan masuk kira utang dan sebagainya lebih pada 100 bilion yang terlibat. Jadi patut kita utamakan pelaburan yang menguntungkan dan memberi faedah kepada orang ramai. Dan ini juga masalah isu yang timbul di Sabah dan Sarawak. Tetapi satu masalah yang kita dapati juga, kadang-kala mereka pimpinan politik yang terlibat dalam membuat tuntutan itu, mereka atas nama kepentingan negeri dan sebagainya, mereka nak lebih banyak kuasa, lebih banyak peluang dan sebagainya, tetapi itu hanya memberi faedah kepada golongan-golongan tertentu sekarang. Kita semua tahu bahawa di negeri Sarawak misalnya, peluang-peluang untuk membalakkan itu sudah habis. Ya? Sekarang dia nak minyak petroleum pula. Begitu juga dengan Sabah dari dulu lagi. Jadi soal ini bukan soal agak kompleks, ya, tetapi kalau kita tidak menangani masalah itu dengan baik, sentimen terutama sekali di kalangan orang muda. Saya pun terperanjat bila saya tengok beberapa video yang mencerminkan sentimen orang muda dan sikap mereka terhadap pusat, ya. Jadi sepatutnya kita dan oleh kerana itu saya menghargai usaha untuk memberi perhatian kepada soal ini. Sebenarnya kalau kita lihat rukun negara dan DEB dulu, tidak ada banyak perhatian kepada Sabah dan Sarawak. Sedangkan ada disebut sikit dalam wawasan 2020, tetapi seperti kita semua sedia maklum, wawasan 2020 itu telah jadi mangsa kepada krisis kewangan Asia, ya. Jadi tapi apa yang dicita-citakan pada waktu itu bagi saya masih amat relevan, iaitu kita hendakkan negara yang terus maju, industri dan sebagainya, dan teman-teman saya seperti arwah Dr. Ismail Saleh dan juga arwah Rostam Sani memainkan peranan yang penting dalam memikirkan misalnya soal bangsa Malaysia dan sebagainya. Jadi kalaulah keluarga Malaysia itu merupakan jelmaan baru kepada bangsa Malaysia yang diutarakan 30 tahun sudah, tetapi apa pula ertinya? Dan malangnya kita tidak boleh putar balik jam tangan ataupun kita harus memikirkan apa yang peluang-peluang yang sudah terlepas dalam usaha-usaha yang jadi ini sesuatu yang agak kompleks dan sebenarnya
sepatutnya memerlukan perbincangan yang lebih pada itu. Tetapi saya rasa satu yang menjadi masalah sikit ialah kalau kita serius tentang nak jadi masyarakat yang inklusif, bersemangat keluarga Malaysia, kita tidak boleh mempunyai satu keluarga di mana pihak-pihak golongan-golongan tertentu dianaktirikan, ya, ataupun kita terus mengingatkan, oh you anak angkat dan sebagainya. Ya, jadi semangat kekeluargaan itu juga amat penting, ya. Tetapi itu masalah yang lebih besar lah daripada masalah Aram 12. Ya. Okey. Baik, saya mohon maaf sebenarnya masa mencemburui kita. Saya tak cukup masa yang diperuntukkan kerana ini merupakan satu topik yang cukup luas sebenarnya untuk kita sembang-sembang. Tapi apapun, terima kasih kepada Profesor Emeritus Datuk Zakaria, terima kasih kepada Dr. Sri Dr. Muhammad Huzain, dan terima kasih kepada Profesor Dr. Jomo kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan saya mohon mungkin kita perlu duduk sekali lagi untuk menyambung perkara-perkara yang telah kita bincangkan, kerana banyak lagi ruang-ruang, banyak lagi dimensi yang perlu kita lihat secara serius sebenarnya bila kita ingin bercakap tentang sesuatu yang cukup besar seperti rancangan Malaysia ke-12 ini. Tapi apapun, saya buat satu rayuan khusus pada Datuk Seri Dr. Huzain, kerana pada awal krisis COVID ini dia telah mengeluarkan satu tinjauan yang cukup baik yang memberi yang memberitahu tentang kesan-kesan awal daripada pandemik. Tetapi walaupun dijanjikan lebih banyak tinjauan itu, tetapi sampai sekarang saya tak nampak satu pun, dan sayang sekali kerana kalau kita ikhlas dan peka terhadap nasib orang ramai, kita sepatutnya melaporkan dengan jujur apa yang sedang berlaku, ya. Okey, terima kasih. Saya tahu apa dia Datuk Sri nak jawab, tapi masa datang mengisahkan kita. Kita jawab dalam program yang akan datang. Jadi terima kasih kepada anda yang mendengarkan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Kita jumpa lagi. Jaga kesihatan kita. Patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.